Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia kita bertemu lagi dalam majlis ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk rahmat dan mendapat kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan hadis yang kedua, ketiga dan keempat, yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan oleh Abi Zarrin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fatuhliku. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahawa fikirkanlah tafakkaru fi khalqillah, tentang kejadian yang Allah Ta'ala buat atas suatu makhluk, dan jangan kamu memikirkan zat Allah Ta'ala. Dan yang ini kita nak membicarakan dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah Ta'ala itu esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Antara dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala pula ialah bahawa apa-apa jua pekerjaan akan merosak jika ditadbir oleh dua ketua yang masing-masing mahukan pangkat ketua itu menjadi haknya sahaja. Kerana yang demikian akan timbullah perselisihan dan gejala-gejala hendak mengatasi sama satu yang lain. Jadi ini tadi yang paling mudah kepada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang Allah nak menunjukkan maknanya tak boleh ada dua nahkoda dalam satu tempat. Ya. Kalau dalam satu jabatan tak boleh banyak ketua. Bila banyak ketua ni macam-macam hal. Masing-masing buat apa ni keputusan sendiri guna ranah jabatan. Jadi gitu. Jadi dalam satu department ada ketua, ada asisten. Dia tak kata ni ketua pertama, ni ketua kedua. Dia tak ada Perdana Menteri pertama, Perdana Menteri kedua. Kalau kecuali dah kalau kuasa berkongsi. Jadi ni tak boleh. Apatah lagi maknanya di dalam urusan pentadbiran alam. Kalau maknanya ada Allah Ta'ala yang lain daripada Allah yang kita tahu, maknanya sudah tentu mereka ni nak menguasai. Mungkin Allah Ta'ala kata, yang ni kau urus langit, aku urus bumi. Jadi maknanya akan menimbulkan maknanya kesusahan, sehingga mereka akan cuba untuk mengatasi. Kerana siapa yang lebih kuat, dia lah yang akan berkuasa. Jadi pada akal susah. Jadi dalam ilmu tauhid dia ada wajib pada akal, ada mustahil pada akal, dan ada maknanya hukum harus pada akal. Maknanya akal kata maknanya bila wajib pada akal ni tak boleh tidak, mesti benda tu kita mesti terima. Nak mengatakan Allah Ta'ala itu tak ada, makna akal mengatakan bahawa tidak mungkin Allah itu tak ada. Jadi maknanya tak boleh diterima oleh akal. Jadi nak menunjukkan bahawa itu kalau dalam ilmu tauhid kita belajar tentang hukum wajib, hukum mustahil dan hukum harus. Kalau
Kalau dalam hukum fiqh dia wajib mustahil harus ni lain makna dia. Tapi dalam hukum tauhid dia lain makna. Dia tidak sama. Kemudian dia kata kalau ini boleh berlaku ketika mana berbilang-bilang keturunan, maka apa pula yang akan berlaku kalau berbilang-bilang Tuhan? Sedangkan sifat ketuhanan adalah kebesaran dan keagungan yang cukup sempurna. Kalau kita takbir Allahu Akbar, kan Allah Maha Besar, kita tidak akan takbir Allahu Akbirani. Maknanya apa ni yang dua Maha Besar. Jadi dia kebesaran tu dia menunjukkan atas satu sifat yang maknanya yang paling tinggi, a'la. Dia tak boleh orang lain mengatasi. Jadi maknanya memadai dengan satu saja. Dia tak boleh dua, tak boleh tiga. Jadi kalau sekiranya sifat yang a'la ni ada yang lebih daripada itu, menunjukkan atas kekurangan dan kelemahan. Sifat yang lemah, maknanya bila ada yang boleh mengatasi, menunjukkan ia atas sifat kekurangan, ia ataupun menunjukkan atas sifat kelemahan. Kerana ada orang yang lebih daripada itu, ada orang yang lebih daripada itu. Dengan sebab itu bila Allah Ta'ala berfirman, wa fawqa kulli dzi min ilmin alim. Bila Allah kata wa fawqa kulli dzi min ilmin alim, di antara orang yang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu. Nak menunjukkan hakikat kepada ilmu yang sebenar. Yang kita ada ni, inilah sedikit dia. Sedikit yang kita tahu sedikit. Tapi yang lebih daripada itu, yang mengetahui secara zahir dan batinnya, yang apa ni, yang nampak dan yang tak nampak, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu Allah Ta'ala baru terangkan dalam satu ayat yang lain, bila dia kata wa fawqa kulli dzi min ilmin alim wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Allah Ta'ala nak proofkan kepada kita, nak buktikan kepada kita yang bahawa kita ni ilmu kita cetek, ilmu kita sedikit. Lalu Allah Ta'ala, tidaklah aku beri melainkan kepada kamu ilmu yang sedikit. Jadi banyak mana pun PhD ke apa ke, apa profesor mana, sebenarnya sedikit. Yang itu dalam konsekuensi sebenarnya. Hakikatnya ilmu itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat yang wujud itu dia sifatnya ilmu, alim. Jadi maknanya mengetahui Allah Ta'ala. Mengetahui Allah Ta'ala tidak perlu kepada belajar, tidak perlu kepada suatu sumber, tidak perlu kepada maknanya orang yang menolong, tidak perlu kepada orang yang untuk memberitahu kepada. Jadi Allah Ta'ala itu mengetahui Allah Ta'ala itu ialah sejak azal. Jadi itu berbeza tuan muslimin dan muslimat. Oleh itu kalaulah Tuhan berbilang-bilang dan salah satu berkuasa penuh mentadbir dan mengurus, sudah tentu akan luput dan lumpuhlah maknanya sifat Tuhan yang lain. Jadi bila satu kuasa mengatasi atas satu kuasa yang lain, bermakna yang kedua ni yang diatasi ni, dia menunjukkan sifat dia lemah, tak kuat. Bila-bila je yang kuat ni nak musnahkan dia ataupun nak menghancurkan dia, dia boleh buat. Jadi maknanya kalau begitulah jadinya, itu bukan Tuhan, bukan sifat Tuhan. Kalau ianya boleh diatasi, boleh dimusnahkan. Jadi kalau sekiranya dia sesuatu yang boleh musnah, maknanya sifatnya makhluk. Kerana makhluk ni sifatnya baharu, dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Kuasa yang ada pada kita tak kekal. Sampai masa dia boleh alih, sampai masa dia boleh bertukar, sampai masa dia jatuh. Allah Ta'ala boleh bagi balik. Itu sebabnya tuan-tuan, bila kita baca dalam Al-Quran, bagi orang yang belajar, bagi orang yang menuntut ilmu, kalau dia baca daripada Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'.
wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' wa biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allah Ta'ala masukkan malam kepada siang dan siang itu dimasukkan kepada malam, menghidupkan yang mati dan mematikan yang mana mematikan yang menghidupkan yang telah mati, kemudian daripada mati itu menghidupkan. Nah, mana Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala juga yang memberi maknanya kepada kamu kuasa, dan dia juga boleh menarik kuasa yang ada kepada kamu. Itu kalau kita baca ayat ini, tuan kita masalah. Nah, supaya orang yang mereka ni diberikan kekuatan, diberikan pangkat, diberikan kedudukan, dengan masalah. Nah, maknanya Allah boleh tarik, Allah boleh beri. Kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh kekalkan apa yang ada pada kita kalau sekiranya Allah Ta'ala mahu. Ustaz dia macam ilmu kan? Ini kita cerita ni masalah ni ayat Quran. Nak menunjukkan atas kekuasaan Allah. Bila Allah Ta'ala itu dia berkuasa, tuan-tuan, nak kena buktikan kekuasaan Allah Ta'ala, dia boleh buat apa yang dia tahu, yang tidak mampu difikir oleh manusia. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran berapa ramai orang yang sedikit itu boleh mengalahkan yang banyak. Pada hukum akal kita memikirkan kalau ramai ni tentu menang. Tentu menang. Tetapi kamu tengok betapa qalilun, yang sedikit itu dia mengalahkan yang banyak. Dalam peperangan Badar, contoh bukti Allah Ta'ala sebut bahawa jumlah yang 300 orang boleh mengalahkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Betapa yang sedikit itu boleh mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Jadi maknanya tuan-tuan, kita tidak boleh pandang bahawa dari sudut adat kita kata, bila kata dia punya kuantiti dia banyak, bahawa banyak ni dia boleh menang. Tak pasti. Allah boleh kan? Betapa yang 20 orang boleh mengatakan 20 ghalabat mi'atani, yang 20 boleh mengalahkan 200 orang. Tak mustahil bagi Allah. Jadi nak menunjukkan Allah Ta'ala itu berkuasa. Allah Ta'ala itu mampu untuk buat sesuatu. Jadi dengan sebab itu, tawakal Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Walaupun kita sikit, kalau kita ramai pun, kalau kita tengok dalam satu peperangan, dalam peperangan Uhud, jumlah orang Islam itu terlalu ramai. Tapi kenapa boleh kalah? Dalam peperangan, kenapa boleh kalah? Dan dalam satu peperangan yang lain, kalau kita tengok satu peperangan itu tidak jadi. Tak jadi. Asalnya dia berakhir dengan tak jadi peperangan. Bila tentera Islam datang dengan 120,000 orang, sehingga dalam hati orang Islam dia kata, 120,000 menang. Tengok orang kafir pun sikit dia sebenarnya. Tetapi bila Allah Ta'ala dia berperang, bertemu, lalu Allah Ta'ala campakkan rasa gerun dalam hati-hati orang Islam, sehingga mereka lari belakang. Jadi maknanya tuan-tuan, yang 120,000 ni kalau kita pandang dari sudut adat, berkuasa untuk mengalahkan. Tapi kalau kehendak Allah, Allah Ta'ala punya kuasa, yang 120,000 ni betul-betul. Jadi ini kita kena memahami bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang percaya dengan rukun iman, maka di sini kita kena berikan penumpuan dan berikan perhatian. Betapa bagaimana yang kita nak kata kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak sama dengan kita punya pemikiran dan yang tak sama dari sudut andaian kita.
kita mengandaikan kekuasaan tu macam mana, tapi Allah Ta'ala mengandaikan kekuasaan itu pada hak Allah Ta'ala, dia suka beri. Ini kalau kita belajar tentang muslimin dan muslimah yang kemudian, dan lumpuhlah pula sebahagian daripada sifat-sifat ketuhanan masing-masing kalau sekiranya mereka bersekutu. Mana bersatu, kongsi. Nah, dalam masalah pentadbiran, ni kita kongsi lah. Tahun ni kita jaga sama-sama. Tahun depan kau jaga seorang. Tahun akan datang lepas tu aku jaga seorang. Dan lepas tu kita kongsi balik. Macam mana tu? Tak mungkin. Dia tidak mungkin. Padahal, maka dia kata, padahal luput dan lumpuhnya sifat-sifat ketuhanan adalah bertentangan dengan kesempurnaan, kebesaran dan keagungannya. Mana dia tidak boleh, mana akan menyebabkan kekurangan. Mana bila berlaku yang demikian, lumpuh, jadi lumpuh. Mana sifat Allah Ta'ala itu jadi kekurangan. Mustahil sama sekali Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Mustahil. Dengan ini nyatalah bahawa sudah semestinya Tuhan itu esa. Tuhan itu esa, tiada sekutu baginya. La tusyrik billah, maknanya tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu. Tambahan, sebabnya kalau kita tengok tuan-tuan, satu kisahnya Fudail, Fudail dalam satu peperangan. Kisah Fudail dalam satu peperangan. Dalam ketika mana Rasulullah SAW nak mengantar satu pasukan tentera untuk berperang dalam satu musim panas dan kemarau, dan pada waktu itu juga masalah kekurangan makanan. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Fudail. Fudail. Jadi Rasulullah bila orang-orang ni, sahabat-sahabat ni pergi berperang, lalu Rasulullah SAW membungkuskan setiap orang tentera tu dengan satu bungkus makanan. Tapi Rasulullah terlupa pada seorang sahabat namanya Fudail. Terlupa. Dah ramai-ramai, seorang ni dia terlupa. Dalam musim panas, musim kemarau pula, kekurangan makanan. Tapi dia ni tak kisah. Dia pergi juga, tapi dia duduk belakang, mengenangkan sebab sahabat-sahabat lain semua bawa bekal. Dia kata Rasulullah tak apa yang bekal. Bukan Rasulullah tak bagi, dia terlupa. Lalu pun dia berjalan mengikut tentera-tentera dalam keadaan panas yang cukup hebat. Pergi nak pergi perang, bekalan tak ada, dia seorang ni. Sedih hati dia. Kita nak tunjuk kuasa, tuan-tuan. Kuasanya Allah Ta'ala buat sesuatu. Dah jauh berjalan, dalam keadaan Fudail ni dia dalam masa dia berjalan ni, dia kata tak apalah, Rasulullah tak membekalkan aku, tak apa, aku tetap nak pergi perang Allah. Lalu dia pun membaca La ilaha illallah wallahu akbar, alhamdulillah wa subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dia zikir terus sehingga Allah Ta'ala telah memutuskan malaikat Jibril. Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, kau pergi jumpa dengan Muhammad, dengan Rasulullah SAW. Beritahu kepada dia bahawa sesungguhnya ada seorang daripada sahabatnya dari kalangan tentera ni yang dia terlupa beri bekal. Kerana dengan zikir dia tu sampai kepada langit. Maknanya naik ke langit dengan cahaya. Maka bagi tahu kepada Rasulullah SAW, bagi tahu dia terlupa bekalkan sebab ni sahabat ni dengan bekalan makanan. Bagi tahu cepat supaya bagi tahu kepada dia, supaya
Rasulullah SAW bungkuskan makanan. Lalu malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau lakukan? Ada seorang ni dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Taala dengar dia punya zikir dan cahayanya melepasi 7 kutala langit. Nah, lalu Allah Taala memberitahu kepada kamu supaya kamu segera hantarkan bekalan makanan sebab dia ni kamu terlupa hantar. Jadi ini hebatnya tuan-tuan. Kuasanya Allah Taala. Kita nak tengok kuasanya Allah. Benda yang tak di luar jangkaan manusia. Nah, dengan sebab zikir dia tadi, Allah Ta'ala boleh menggerakkan sesuatu dengan sebab zikir. Jadi bila Rasulullah ni membekalkan makanan, menyuruh kepada para sahabat, kau pergi kejar tentera ni, sampaikan bekalan ini kepada Fudail, dan kamu amati apakah zikir yang dia baca, lalu kau beritahu kepada aku kerana apa zikir yang dia baca ni sehingga maknanya cahayanya melepasi 7 kutala langit. Jadi dan sampaikan salam kepada Fudail, bagi tahu bahawa Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW kirim salam kepada dia. Oh, hebat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini kita nak sebut tentang puasa ni. Pada adat kalau kita tengok mana mampunya kita, kalau dah terlupa memang tak ingat ada. Kalau kita dah bagi tak terlupa bagi anak kita duit di sekolah, anak duk balik buka pasar dia. Kita kata kenapa pula anak buka pasar buka. Tak ada siapa pun bagi tahu kat kita. Kok dah kita berzikir, lalu tu malaikat bagi tahu kau terlupa bagi kau RM2. Tak ada. Jadi itu bezanya golongan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni tuan. Itu sebabnya kalau orang-orang mendapati kesusahan, dia susah ataupun dalam kesempitan, dia susah ataupun dalam kesempitan, waktu dia ni menghadapi kelaparan ataupun kesempitan dengan sebab-sebab suatu masalah, jadi amalkan zikir. La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Tuhan melainkan Allah Ta'ala Maha Besar. La ilaha illallah wallahu akbar. Dialah Tuhan yang Maha Besar. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wa subhanallah, Maha suci Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia. Kalau kita susahlah, hari tu orang makan pun tak ada, kan? Hari tu kemarau tu dekat dapur kita, kemarau. Ataupun dalam keadaan suasana kita menghadapi kesukaran makanan ataupun menghadapi masalah, kesempitan duit. Memang hari tu duit tak ada, kan? Habis dah duit dalam bank tu semua kita keluar dah, kan? Sebab beli kereta baru semua, kan? Dah habis dah duit. Sampai nak belanja tak ada dah. Maka dalam keadaan terdesak yang macam ni lah, kan? Jadi maknanya kita akan lihat. Jadi amalkan zikir ini. Tuan-tuan amal. Kalau nak tengok pesan ni, kenapa? Baca setiap pagi, setiap petang, kata orang kan, zikir kita baca. Selain daripada itu, bila kita beramal dengan zikir ini, tuan-tuan akan rasa kesan. Tuan-tuan akan merasakan kesan dalam jiwa. Kalau hati kita ni memberontak tentang masalah rezeki, tak cukup. Bimbang tak cukup, bimbang tak dapat makan, bimbang kan tak ada.
Bimbang kata ada. Contohnya buat majlis, buat majlis, majlis contohnya kenduri kahwin, panggil 1,000 orang datang 4,000. Contohlah kan. Senduk-senduk nasi tengok dah tak ada. Dia keluar. Mana? Tapi jangan baca waktu tu je. Memang bergerak semua. Jangan baca waktu tu dia bergerak dulu. Dia kena aman. Jadi kalau kita aman, kita akan rasa kesan. Kita akan rasa kesan. Dulu pernah kita bagi satu ayat Quran. Bila kita aman, kita nak tengok Allah Ta'ala itu berkuasa mengubah. Jadi bila kita membicarakan Allah Ta'ala itu berkuasa, in yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Kita zikir, hati kita ni merontak macam-macam benda masuk. Dan bila kita baca betul, kita hadirkan maknanya, kan? Baca dengan tafakur, nanti dia akan berubah. Allah Ta'ala akan berubah, kan? Jadi jiwa kita akan jadi tenang. Yang itulah sebab disebut oleh Allah Ta'ala, disebut ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bila orang berzikir, jiwa dia tenang. Cuba dalam keadaan kita ni waktu hari ada berserabut, fikir ni, semua masuk. Ada sangkaan kepada isteri, ada sangkaan pada anak, ada. Cuba baca. In yasha' yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Baca lambat itu. Sikit. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kongsi samalah, kita berkongsi sama. Nak menunjukkan atas kekuasaan Allah, membuktikan bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa untuk buat sesuatu. Yang kita tak fikir, yang di luar maknanya pemikiran kita, luar daripada pertimbangan kita, yang kita kata mustahil, maka semuanya adalah mudah. Ini dalam ilmu tauhid. Muslimin dan muslimat yang berada. Tambahan pula kalaulah seorang dengan jujur, seorang itu dengan jujurnya memerhatikan wujudnya, perpaduan dan susunan kejadian alami. Nasaya ternyata kepadanya perpaduan yang menyatukan tiap-tiap suatu dengan yang lain dalam keadaan yang serapi-rapinya, sehingga gerak-geri tiap-tiap kejadian itu menyempurnakan yang lain dengan tidak berlawanan atau bertentangan. Demikian juga kalau ia memerhati, nampaklah kepadanya keseimbangan dan kesatuan dan perhubungan di antara sesuatu kejadian dengan yang lain, sekalipun bentuk dan keadaan yang berlainan. Jadi kalau kita perhati tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keadaan contohnya hidup kita je. Kita ni tak ada hidup dengan sendiri. Kita memerlukan, maknanya bantuan. Kita berhajat kepada yang lain. Kalau kita nak makan, contoh, kita memerlukan kepada tangan. Memerlukan kepada tangan untuk tolong bantu angkat makan tu, suap masuk ke dalam. Ada memerlukan. Tangan tak boleh. Jadi kalau kita tak ada tangan, kita memerlukan bantuan kepada orang lain untuk tolong suap. Jadi ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan betapa Allah Ta'ala menjadikan, maknanya setiap yang dijadi itu dia ada, maknanya saling mengait antara satu sama lain. Tak boleh maknanya hidup tanpa ada kaitan yang betul. Seorang ibu memerlukan kepada anak, anak memerlukan kepada ibu. Jadi maknanya itu dia saling mengait. Anggota tubuh kita ni, kita tak payah pergi jauh. Anggota tubuh ni pun
dah menggambarkan kepada kita satu struktur, maknanya dia membantu di atas satu sama. Tak boleh kata aku tak perlu tangan. Nah, ni tangan tak apa. Si buat jahat dia. Tak perlu tangan. Tak boleh. Kan? Tangan kata aku tak perlu mulut. Payah juga. Kan? Jadi maknanya dia perlu berkaitan antara satu sama lain. Semuanya itu adalah bukti yang menunjukkan bahawa seluruh alam ini adalah merupakan satu kesatuan yang terikat rapi, yang tidak akan melahirkan daripada satu punca yang tunggal, iaitu yang wajib mawjud, yang telah mencipta dan mengatur dalam keadaan yang demikian. Jadi maknanya dalam keadaan kita tengok benda-benda yang macam ni, susun aturnya, gabung jalinya yang begitu hebat. Kalaulah tidak ada yang membuat itu hebat, maknanya tidak mungkin. Kalaulah sekiranya yang membuat itu sifatnya lemah, sifatnya kekurangan, tak mungkin dia boleh buat yang demikian. Bagaimana dalam keadaan Allah Ta'ala jadikan, bagaimana makhluk yang ada dalam dunia ni, daripada 7 petala langit sampai dah ke 7 petala bumi, memerlukan makanan setiap hari. Memerlukan makanan setiap hari. Bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana orang boleh urus yang di laut, sedangkan Allah Ta'ala wallahu yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala yang merezekikan sesuatu. Bagaimana Allah Ta'ala boleh bagi makan, kita boleh tak mampu bagi makan dalam keadaan yang kehidupan yang Allah Ta'ala jadikan yang terlalu banyak. Macam mana kita nak urus? Tentulah kalau maknanya urus ni yang berkuasa, yang maha berkuasa, beri makan, sehingga tidak tinggal walau satu pun. Semuanya telah Allah Ta'ala tentukan rezeki. Telah Allah Ta'ala tentukan rezeki. Jadi ini menunjukkan bahawa iaitu wujud yang mawujud itu kerana atas kemampuan, kekuasaan untuk mentadbir, mengurus dan sebagainya. Selain daripada itu, segala yang terkandung di dalam alam ini pada bahan-bahan, kekuatan, tenaga dan gerak adalah satu tentang tabiat yang ditetapkan oleh Maha Pencipta pada masing-masing, juga satu daripada peraturan undang-undang, satu peraturan dan undang-undang, hala dan matlamatnya. Maka ini juga di antara bukti yang menunjukkan kekuasaan Pencipta. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita tentang kekuatan, tentang tenaga, tentang gerak, tabiat sesuatu benda yang Allah Ta'ala jadikan, sifatnya tak sama. Maknanya kalau ada kuat, ada lemah. Tidak dijadikan semuanya kuat belaka. Di kalangan binatang-binatang Allah Ta'ala jadikan ada sifatnya yang kuat, kemudian yang membela yang lemah. Begitu juga maknanya yang terbang, ada yang maknanya mencari maknanya kehidupan dia, rezeki dia melalui apa? Melalui cara yang demikian. Ada maknanya mencari punca rezeki dengan cara apa? Melata. Ada merakuk dan sebagainya. Ada buah-buah yang Allah Ta'ala jadikan tak boleh dimakan oleh manusia dengan sebab dia berduri, tapi boleh dinikmati oleh binatang-binatang yang lain. Jadi ini Allah Ta'ala jadikan dia sifatnya begitu adil, sifatnya begitu adil. Jadi kepahaman itu kita kena faham bahawa muslimin dan muslimat yang dirahmati. Dalil Al-Quran yang menjelaskan sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut keterangan Al-Quran pula, maka di antara ayat-ayat suci yang menjelaskan sebahagian daripada sifat kesempurnaan Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman-Nya. Kita tengok dalam Al-Quran, kita selalu baca ayat. Tiap hari selepas daripada semayang,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita baca ayat. Tapi berapa ramai orang yang baca, menghayati dan beramal dengan ayat yang dia baca. Kalau kita baca setiap hari kan? Sebab dia berbeza bagaimana kita membaca Quran dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca Quran. Sayyidina Umar membaca Al-Quran, dia beramal setiap daripada satu ayat yang dia baca, sehingga dia menyudahkan surah Al-Baqarah yang jumlahnya 286 ayat itu dalam tempoh 9 tahun. Orang kata, ya wahai Umar, lama benar orang baca. Nah, tidak aku berpindah daripada satu ayat kepada satu ayat, melainkan setelah aku baca dan aku beramal. Ini hebat. Sebab dia faham. Orang datang jumpa Sayyidina Umar, wahai Umar, ada orang sakit, jumpa minta aku jampi kan, aku baca macam-macam ayat, tak sembuh. Engkau baca bismillah je, jalan pula. Kata Sayyidina Umar, aku baca, aku faham dan aku beramal. Kau baca banyak-banyak tapi kau tak beramal, macam mana? Itu bezanya, tuan-tuan. Beza. Kenapa Sayyidina Umar ini kalau dia berjalan, sehingga kan kalau syaitan ini dia mencium bau di jalan itu, maknanya bau Sayyidina Umar, dia tidak akan lalu. Kita kalau lalu macam-macam datang lalu kita tempat kita. Mana Sayyidina Umar ni kalau dia lalu dah situ, kalau syaitan mencium bau tu, ni bau Sayyidina Umar, dia tak akan lalu. Kerana takut dia kepada Sayyidina Umar kerana hebat. Ini yang kita tidak sama dengan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhu. Berbeza. Ayat suci ini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Mana yang pertama, dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah dan dipatuhi. Allahu la ilaha illa, tiada Tuhan melainkan dia. Tiada Tuhan melainkan dia. Jadi dengan sebab itu, kalau orang tuan-tuan, kita ni berubat ke apa ke, makan ubat ke apa ke, itu usaha. Jangan meletakkan bahawa pergi tukang ubat ni, oh dia spesialis, dia pakar, dia pakar tangkap jin, buang jin, masukkan jin dan macam-macam lagi. Kita kata, oh kalau pergi berhenti baik. Tak boleh baik kalau tidak apa izin Allah Ta'ala. Kalau belum kena lagi ubat dia, kau makan ubat yang paling baik pun tak boleh. Baca bismillah aja dengan air sejuk, kalau sampai izin Allah Ta'ala, jadi baik. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila maknanya kamu sakit, maka aku yang menyembuhkan. Itu maknanya kita jumpa doktor ke apa ke, itu sebagai satu wasilah, jalan. Jadi dengan sebab itu, bila kita baca Allahu la ilaha illahu, maknanya tidak ada Tuhan yang berhak kita letakkan sesuatu dalam sudut, maknanya menentukan kejayaan, dalam menentukan apa yang kita buat berhasil, dalam memastikan kalau sekiranya kita melaksanakan, dia akan mendapat pulangan, maka letaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin bab kita orang yang bertauhid, maka semuanya tidak akan berhasil melainkan Allah Ta'ala yang menentukan. Natijahnya, keputusannya ialah daripada Allah Subhanahu. Jadi bila adanya macam tu kita punya pandangan, bila ada maknanya dalam hati kita keadaan yang demikian, kita akan menjadi orang yang lebih pasrah dengan hidup. Kita menjadi orang yang lebih rela kalau kita dipuji oleh. Contohnya belajar, usaha dah, tapi tidak lulus ataupun tidak mendapat keputusan yang memuaskan.
tauhid, bila dia baca Allahu la ilaha illahu, dia akan jadi lebih tenang. Kerana ini semua perbuatan Allah. Gagal tidak bermakna musnah hidup. Mungkin Allah tak uji. Mungkin ada Allah tak ada sayang. Mungkin kita ni dalam masa kita melakukan usaha tu, ada maknanya sana kebincangan dan kekurangan yang perlu kita ada. Mungkin usaha kita tu belum sampai kepada usaha yang maksimum. Mungkin kita pula persoalan, ustaz ni orang Cina, orang-orang yang bukan Islam, dia usaha, dia kenapa dia boleh lulus, kenapa dia boleh berjaya? Jadi kita kena faham, tuan-tuan. Kita kena faham dalam persoalan ini. Dalam persoalan ini, dia ada kalanya Allah Ta'ala bagi dia sebagai istidraj. Istidraj ni menjauhkan. Dan kita jangan lupa Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, kami jadikan dunia ni, dunia kepada orang kafir ini adalah maknanya sebagai tempat untuk mereka mencari, untuk mendapat hasil. Makna dunia ni satu syurga kepada dia. Dengan sebab itu Allah Ta'ala, itu kita kena faham. Kerana pada dia, bila dia kembali kepada Allah, semua yang dia buat dekat dunia tidak memberi hasil. Tapi bagi kita orang beriman, maknanya kita kembali kepada Allah, ada sesuatu pulangan yang dijanjikan oleh Allah SWT. Itu sebab kita akan jadi lebih tenang. Kita akan jadi lebih tenang. Ini bezanya bagaimana orang yang beriman menghadapi sesuatu masalah dengan orang yang tak beriman menghadapi masalah. Sebab apa? Kita meletakkan hadaf kita ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan menjadi orang yang lebih tenang. Dah berubat dah, tapi belum baik lagi. Tenang, jadi tenang. Mungkin ujian Allah Ta'ala. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ni sakit, sakit perut, adakah sakit itu mengkifarahkan dosa? Rasulullah kata sesungguhnya sakit ini mengkifarahkan dosa. Kalau macam itu tak apa ya Rasulullah. Bila kau datang bagi tahu bahawa sakit mengkifarahkan dosa, aku lebih rela sakit. Bukan masalah tak berubat, dia berubat. Tapi aku lebih rela sakit daripada sembuh. Sebab kalau boleh mengkifarahkan dosa, bermakna dosa suatu kaedah. Maknanya lebih baik begitu. Seorang perempuan datang bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ni menghidap satu penyakit, maknanya dirasuk. Makna waktu aku ni dirasuk, makna bila waktu ni sehingga aku menjadi gila. Kalau sakit ni, kalau dirasuk sehingga jadi gila, hilang ingatan. Kalau begitu ya Rasulullah, tolong doakan aku ni kepada Allah supaya aku sembuh. Sebab apa? Sebab bila aku dirasuk ni, waktu aku hilang ingatan sampai terbuka aurat aku. Jadi aku rasa malu. Orang aurat aku dilihat, dilihat oleh manusia. Kata Rasulullah, aku boleh mendoakan kamu sembuh, tetapi kalau kamu boleh sabar dengan penyakit itu, maka pahalanya syurga. Maka dia pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau macam itu, kau doa kepada Allah, jadikan aku ni orang sabar. Maknanya aku tak jadi sakit macam tu, tak apa, jadikan aku orang sabar. Dan kalau sekiranya waktu aku sakit, maka mohon kepada Allah supaya aku punya aurat tidak kelihatan. Maknanya tak terbuka, tidak dapat dilihat oleh orang. Jadi ini nak tunjuk kepada kita. Sebab apa? Sebab kerana yakinnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia memandang bahawa Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia. Jadi ini kita kembali kepada Tuhan dalam kehidupan kita, dalam sikap gerak kita, pekerjaan kita, perbuatan hidup, mengurus dan sebagainya. Maka itu dia pegangan
kembali semula kepada la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi kalau kita faham bahawa konsep kita hidup ni semuanya kepada Allah, maka kita akan menjadi lebih tenang dalam hidup. Cari kalau tak dapat, jadi orang tenang. Ditimpa musibah, jadi orang tenang. Kalau dapat, syukur, jadi orang tenang. Kalau tak dapat, tenang. Ini hebatnya tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada seterusnya dalam ayat ini. Ayat Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illahu, kerana di dalamnya membicarakan beberapa lagi tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita faham, dan perlu maknanya kita bicarakan supaya kita dapat beramal dengan ayat yang kita baca tiap-tiap hari. Sekurang-kurangnya kita baca 2 kali sehari, waktu maghrib, pada waktu petang dan pada waktu malam. Alangkah baiknya kalau kita faham, kita baca tiap-tiap waktu adalah lebih baik, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu, insyaAllah. Menyambung kita kembali sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan? Menanggung sifat sama dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disebutkan dalam satu hadis kursi, apabila Allah Ta'ala ni dia sayang kepada manusia, maka jadilah maknanya pendengaran itu pendengaran Allah, lalu percakapannya percakapan Allah. Jadi macam mana manusia bercakap Allah? Jadilah perbuatannya itu perbuatan Allah. Allah Ta'ala dalam gerak-gerinya macam mana? Kan? Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu perbuatannya semuanya adalah kerana apa? Kerana dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat, Allah Ta'ala yang tunjuk, kan? Perbuatannya itu semuanya Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala tunjuk. Kalau nampak ada maksiat, maka Allah Ta'ala yang menghijab dia. Maka pada waktu itu berlakulah yang berkata dalam itu boleh rujuk dalam hadis kursi. Hadis kursi maknanya lafaz, maknanya Allah Ta'ala bersabda dan berfirman, maka lafaz ni akan daripada Rasulullah SAW. Jadi kita rujuk. Lain soalan Allah. Soalan lain.